الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan fungsi dan imam dan kuasa surah muslimin dan muslimat dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini. Kita masih lagi diberikan umur dan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bangkit dengan keadaan diberikan keafiatan dan terus didorongkan kita untuk meneruskan pengabdian pencarian saham keradaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba-Nya, ta'abudi dengan sepenuh keikhlasan. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan, segala pekerjaan di dunia ini yang kita lakukan, dan insyaAllah seterusnya di akhirat kita mendapat laluan fast track oleh Allah Ta'ala dengan kalimah wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku dengan kerabaanku. Pagi ini sambungan kita tentang pada tajuk yang baru, yaitu halal dan haram dalam perkahwinan dan juga kehidupan berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Tajuk yang kita mulakan pada pagi ini yaitu berkenaan dengan aurat. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam perkahwinan, sudah tentulah di antara benda yang besar daripada ikatannya asalnya haram, maka dengan perkahwinan menjadi halal. Daripada tidak boleh melihat kepada boleh melihat, daripada tak boleh pegang, tak boleh bersama, tak boleh melihat, kepada semuanya dibenarkan. Kalau sebelumnya berdosa, dan selepas daripada perkahwinan semuanya berpahala, dan daripada tak ada apa-apa nilai, dan nilainya yang ada adalah batasan aurat yang perlu dijaga. Jika dibuka dan sebagainya akan memberikan saham dosa, dan aurat yang tidak dijaga akan menghasilkan timbunan-timbunan dosa yang tidak mampu ditanggung. Dan selepas daripada perkahwinan, pastinya aurat itu dijaga dengan baik, yang akan menghasilkan saham pahala yang banyak, khususnya pasangan suami isteri, dan lebih-lebih lagi isteri yang mempunyai aurat yang sangat mulia dan sangat hebat kedudukannya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Wajib menahan pandangan daripada memelihat aurat seseorang. Nabi SAW melarang seseorang memandang aurat, melihat aurat orang lain, sekalipun antara lelaki dengan lelaki. Begitu juga perempuan dengan perempuan, sama ada bersyahwan maupun tidak.
Dan sebelum kita berbicara melihat aurat lelaki ataupun perempuan ajnabi, didahulukan perbincangan ini antara jantan dengan jantan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Yang rupanya tentang ada juga batasan yang harus dijaga walaupun sesama jantina. Kita ingat sesama jantina ni okey ya, tak ada apa kan. Boleh pakai seluar pendek kan, boleh pakai sepeda sama kita. Dia sepeda, dia sepeda. Duduk satu bilik, satu katil. Dia katil atas, kita katil bawah. Sama seluar pendek. Ini zaman college lah. Zaman college kan, zaman duduk asrama. Boleh tak boleh? Pula tak boleh. Sejak lelaki aku nampak sikit dia tak apa. Apa darinya hadis Nabi SAW, la yanzur rajulu ila auratil rajuli wa la tanzur al-mar'atu ila auratil mar'ati wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi ath-thawb al-wahid wa la al-mar'ati ila al-mar'atu wa la al-mar'atu ila al-mar'ati fi ath-thawb al-wahid. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki yang lain, dan begitu juga al-mar'atu, tidak boleh bagi seorang perempuan melihat aurat wanita yang lain. Wala yafdhil rajulu, dan tidak boleh seorang lelaki bercampur dengan lelaki lain dalam satu pakaian. Satu pakaian. Dalam kain plekat dua orang duduk. Dalam selimut, satu selimut dua orang. Biasa suami isteri kan, dia katil sekali kan, queen katil, king dua-dua, duduk sekali selimut. Begitu juga tidak juga kepada seorang wanita bercampur dengan wanita lain dalam satu pakaian. Nanti kita lihat tafsiran satu pakaian ni, adakah maksudnya satu pakaian dua pakai ataupun bergili-gili pakai ke bagaimana? Ulama berdalilkan dari hadis ini dengan menyatakan bahawa larangan seorang lelaki bersekedudukan dengan lelaki lain ataupun seorang wanita dengan wanita yang lain dalam satu pakaian. Dalam arti kata yang lain, seseorang itu menyentuh tubuh yang lain walaupun sama jantina. Jadi satu pakaian itu salah satu maksudnya adalah sentuhan. Bila satu tubuh, satu pakaian, bermaksud akan berlaku satu sentuhan. Yang itu yang tak dibenarkan. Sebab sentuhan itulah yang akan menyebabkan berlakunya charger. Dia charge kan, walaupun positif sama positif, mau juga mau juga tentang keluar setan. Takkan tak boleh Ustaz poluk sama-sama lelaki kan. Kami sama perempuan, kami ni memang rapat betul. Kalau jumpa je poluk. Hak tu peluk tu tengoklah, tengok poluk macam mana kan. Aurat lelaki tidak boleh dilihat oleh lelaki yang lain atau perempuan, dan ianya terbatas antara pusat dan lutut, sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih. Setengah para fuqaha berpendapat seperti Ibnu Hazmi, dan sebahagian ulama mazhab Maliki mengatakan bahawa paha itu tidak termasuk aurat. Kalau mazhab Maliki dan setengah pandangan daripada pendapat Ibnu Hazmi kata paha itu tidak aurat. Maknanya tak boleh tengok paha. Dan mazhab kita daripada pusat hingga ke lutut.
Jadi kalau pakai seluar pendek pun mesti bawah lutut. Nak main bola kan, main takraw, walaupun main kila sekalipun, kila ke gila ke, jadi jangan lupa pakai seluar pendek atas daripada lutut. Oh, tak sadar Ustaz nak gulung. Tak apalah, gulung naik dulu. Apa masalahnya? Dia beralasan tak sadar pakai seluar panjangnya, nak gulung tak dapat. Kau ni edeh tu main kilo juga kan. Habis net semua kita orang dulu. Setakat nak menang tu SM menang negeri tahu saya kata saja bagi jobo kan. Sebab panjangnya bergulung ni atas net bergobutnya. Apa masalah kita? Bila pakai seluar pendek, Allah tengok putih pun goli. Lama-lama kita berkarat kan. Contohlah bila dijaga tentang aurat kaki tadi, bila kita tengok pun bersih, kita sendiri pun bersih, bertihaku. Sebab apa tutup aurat, dijaga kan, aurat tadi. Kalau dibuka di seluar pendek kan, kono itu kono ini, semua karat. Aurat wanita pula pada lelaki yang bukan mahram kesemua anggota tubuhnya melainkan muka dan tapak tangan. Ya, kalau dengan bukan mahram kita faham dah. Maklum kan, maklum punya aurat wajah dengan tapak tangan saja. Wajah tu pun masih lagi ada orang yang Nabi boleh. Ada yang pakai niqab, pakai burdah kan. Bagi mereka yang nak melindungi daripada fitnah kecantikan itu, dan wajahnya terlampau lawa. Datang Jamaliyah je daripada pengungsi sampailah makmum nanti duk ngintip, dia kena pakai burdah dan sebab pakai emas kan, emas pun dah boleh cap mu boleh tengok dahi tekan emas pakai ke sini jadi semua ngintip mana tu haji tu. Itulah tu ada ni jadi orang yang menimbulkan fitnah ni tetap awal-awal lagi semain ke rumah lah. Semain ke rumah. Orang perempuan ni memanglah asalnya di rumah. Apatah lagi kalau dia ni orang lawa, kalau dia ni macam artis lah, contoh lah. Hari ni kan orang kan lawa je artis. Tak ada habis ni kita lagi lawa. Betul kan? Dia memperhargakan, menunjukkan benda tu, padahal tak sendiri pun. Adapun aurat wanita pada yang mahram dengannya akan dibincangkan dalam tajuk menampakkan perhiasan diri selain kesuruhan, dalam tajuk selepas ini. Apa yang tidak diharuskan melihat kepada aurat, maka tidak juga diharuskan menyentuhnya dengan tangan ataupun menyentuhnya dengan tubuh. Dan bila hukum kata tidak boleh melihat, maka saya tak tengok, saya tak nampak, saya rabu-rabu je. Rabu pun tak apa. Saya pejam mata tapi saya salam sentuh tak boleh. Kan, daripada hukum asal melihat pergi kepada sentuh. Kan, sentuh dengan apa? Dengan tangan, ataupun geser-geser ke, ataupun menyentuh dengan tubuh pun sama juga hukumnya, dalilnya sama. Semua yang telah disebutkan penharamannya itu dari aurat sama ada melihat atau menyentuhnya disyaratkan tanpa keperluan ataupun darurat yang dikira perlu. Jadi kalau ada darurat, ada benda yang perlu dilakukan, kena tengok. Boleh tengoklah kan, macam siapa katakan orang-orang yang tertentu, doktor, itu pasal tengok aurat kawan tu. Contoh orang yang nak salin ke apa kan, ada yang doktor lelaki, dan itu pun timbul juga perbahasan. Boleh tak lelaki melihat aurat wanita? Dia bukan hanya tengok wajah, tengok aurat yang paling aurat sekali, paling rahsia. Tiba-tiba lelaki ni tengok
contoh. Sebab tu kita para suami ni bab ni kena hati-hati, kena ambil boreh seboleh-bolehnya. Kena orang perempuan juga. Orang perempuan sama perempuan walaupun dalam keadaan darurat, melainkan dah tak sampai warna dah. Biasanya kat mana dalam kereta, siapa yang ada tu, ada lah budak mana lelaki tak pandai kan. Dia mungkin tak apalah kan, dia terpaksa. Misalnya dalam traffic light ke apa pun tak sampai di hospital. Apa lagi yang masa nak selamatkan nyamuk, lomeh katakan. Yang lomeh ni orang perempuan, yang nak tarik ni orang lelaki. Cikgu Bari katakan, Cikgu Bari ni tarik tu. Jadi dia pegang lah, pegang leher ko, pegang apa ko. Jadi nak tarik kawan ni selamat daripada kepala air ke masuk air ke kan. Jadi kawan tu kena masuk air, dia tepuk tarik kan. Nak selamat nyawa tak ada masalah kan. Apalagi situasi yang memerlukan terpaksa buat, terpaksa pegang, apa lagi nak selamat nyawa, CPR kan, pun sama, dia wajib pegang kan. Nak cucu kan, nak waxing, alah haji, doktor pula handsome, doktor handsome pula, comel kan. Tak apalah, lama-lama pun tak apa. Cucu lama pun tak apa, padahal dah habis lama dah. Jenis kebot tu. Dia tengok doktor terlawan sikit kan. Maklum kan dia makan maklum. Biasa orang lelaki sembang boleh nak. Dia sembang aja kencang ni. Ada apa pun. Itu fitrah orang lelaki. Nah, sebenarnya boleh tak boleh. Doktor pegang kita, patutnya dia berlapis lah pakai sarung tangan. Ada yang tak berlapis pun. Tak tahulah sama ada dia ada ilmu ataupun tidak soal hukum ini. Dia nak cucuk kita, nak cucuk bahu, dia ada masa tak untuk pakai sarung? Ada ya. Tapi kenapa ada doktor yang non muslim ke pula dia belah saya haji ni sikit saja. Sikit saja. Tetapi jika ada keperluannya seperti perubatan, pertolongan cemas dan sebagainya, maka gugurlah pengharaman ke atasnya. Apa yang dibolehkan melihat itu dengan syarat aman dari fitnah, terhindar dari nafsu syahwat. Masa dia buat ubat tadi, perubatan sama juga lah dengan perubatan Islam ya. Boleh pegang ke, boleh tak pegang ke, boleh ya. Memang terpaksa pegang. Nak lawan dengan jin betul, nak kena pegang. Orang tu dah meronta dengan kekuatan harimau dia tu, harimau Melaya dia tu ya. Siapa yang gagah nak pegang dia? Dia orang lelaki lah, yang mungkin tim ustaz tu lah yang terpaksa pegang kan. Itu dibenarkan, maka tidak haram. Ustaz tu pegang perempuan lah. Apa lah ustaz, nama dia ustaz, tapi pegang perempuan. Contoh kan, orang tak tahu dia timbul fitnah. Dia sebar dalam WhatsApp, tadi cikgu tu ustaz ni, tu imam surau lagi, terus contoh nah, dia pegang habis itu fitnah lah. Apabila terdapat salah satu dari faktor tersebut, akan terangkatlah keharusannya untuk mengelakkan timbul bahaya. Dua tadi, ada dua syarat. Syarat yang pertama aman dari fitnah, yang kedua terhindar dari nafsu. Masa kita buat tu takkan timbul fitnah. Yang keduanya, kita pun bukan sebab nafsu melihat perempuan itu, kita buat perubatan itu bukan sebab nafsu. Kalau ada salah satu ni,
dah terangkit dah, dia tak jadi harus dah. Dia akan jadi timbul kepada hukum yang lain, ya. Seterusnya, batas dan hak sempadan melihat lelaki atau wanita. Dari apa yang telah dinyatakan tadi, seorang perempuan boleh melihat lelaki bukan pada perkara auratnya, iaitu di atas pusatnya dan di bawah lututnya, ya. Jadi kalau Abang Haji Jamal tengah bakar sampah, baju tak pakai, ya. Baju tak pakai, seluar pakai. Jadi seluar itu atas pusat dan ke bawahnya sampai ke bulan. Baju aja tak pakai, ya. Sampai apa kain rambutan kan, galah rambutan tu. Baju tak ada, Haji, baju tak ada, tak apa. Tu pangah tengok tu. Biar dia. Tak apa. Cuma kita geng surau ni kena jaga lah. Ubon lah, rupo. Dah lah tak handsome. Tak handsome tak pun janji kaya. Kata. Kena jaga benda tu. Kita ahli surau ni, tuan-tuan makam lain dengan orang-orang lain. Bukan nak jombo tak, tapi itulah hakikat geng-geng surau ni. Orang kempanan tinggi. Orang haji tu geng surau, tu geng ustaz tu, sahabat ustaz tu. Orang tengok pun, kita nak tegur pun dah segan. Ya, haji tu lain macam guru surau. Dia alim lain tu. Ia dihukumkan boleh selagi tidak dituruti nafsu syahwat dan juga dibimbangi timbulnya fitnah. Ini tak pakai baju bodinya satu. Punya sini kan timbul kan macam perempuan. Perempuan tak apa lah, dia tu lodeh. Ni lelaki, otak bukan apa nama? Otuk bukan kotak. Sadu. Sadu ni maksud dia otak. Otuk berkotak-kotak tapi otak dia pendek. Jadi tak payah sadu haji dia. Baik ada boroi sikit. Sadu ni otak pendek, mana bodoh lah. Dia sama macam TikTok lah. TikTok kan bodoh kan. Tik kan bodoh kan. Tik itu al-hamaku, bodoh. Tok lagi bodoh. Syadidul hamak dalam kamus bahasa Arab. Saya tak tahulah dia ambil bahasa Arab tu, tapi dalam kamus bahasa Arab tu TikTok, tiktayaqah bermaksud al-hamaku, yakni bodoh. Tawaqaf, syadidul hamak lagi bodoh. Lagi bodoh. Jadi amboi ustaz, tiba aku tu tak. Ada cerita Zila buat baik. Kita Facebook kita lah kan. Kita Facebook buat kuliah. Kita buat macam tu lah. Dia suruh kita ngadu macam-macam ke situ. Kayak dinding Facebook tu kan, bergaduh apa bondo, makan tak sedap, tulis semua ke situ, ya. Itu sebab dia buat dinding. Orang Yahudi bila dia beribadat, bukan beribadat kan, dia menghadap dinding kan. Jadi dia buat Facebook pun dia buat dinding, supaya kita ada masalah, tulis kat dinding tu. Malam ni aku dengan bini aku dengan laki aku, semua tulis kan, hari ni semua tulis kat situ. Pergi sana, pergi sini, makan sana, makan sini, kan semua nak tulis kat situ. Jadi memang cara begitu orang Yahudi, mengadu pada dinding, ya. Kita pun habis masuk ke situ, daripada budak kecil sampai ada budak tua. Nabi SAW telah membenarkan Aisyah melihat orang-orang Habsyi yang menari dengan pedang bengkok di hadapan masjid Nabi, kan? Menari orang Arab. Kalau tuan-tuan tengok hari ni orang Arab kan, dia menari ada dia pusing. Bukan menari macam Hindustan lah. Dia menari dengan pedang di tangan dia pun, kopiah ataupun apa nama tu, kopi yang tinggi. Tengok tempat kan. Jadi menari ni orang lelaki,
Maka Aisyah tengok masa tu, maka Nabi membenarkan. Dan Aisyah terus menerus melihat permainan itu sehingga dia merasa puas dan pulang bersama Rasulullah SAW. Masa ni Aisyah nak tengok Nabi duduk, tak nampak Nabi letak pada bagi Aisyah habis dan dapat nak tengok tu kawan tu pusing-pusing menari. Zaman Nabi dah ada dah benda tu, boleh kita setakat yang dibenarkan oleh syarak dalam lingkungan yang dibenarkan boleh, jangan sampai lagu. Begitu juga dibenarkan kepada lelaki untuk melihat bahagian bukan aurat dari wanita, iaitu wajahnya, kedua tapak tangannya. Hukumnya dibolehkan selagi tidak diiringi dengan nafsu syahwan dan juga dibimbingi timbulnya fitnah. Kalau tengok saja dengan nafsu, tengok wajah kita ni, orang perempuan kan pada wajah dulu, tengok wajah yang lain tak kisahlah. Wajah dulu kan, wajahnya timbul ataupun tidak nafsu itu pada lihat wajahnya, kan? Dia punya hara kepanggil. Yang tengoknya ada zauq, ada dia punya syahwatnya. Daripada Aisyah bahawa Asma binti Abu Bakrin, iaitu adiknya, saudara perempuannya, pernah datang kepada Nabi SAW dengan pakaian nipis yang menampakkan tubuhnya. Maka Nabi berpaling daripadanya seraya berkata, "Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha." Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu apabila sudah datang haidnya, yakni cukup umurnya, tidak boleh lagi dilihat daripadanya kecuali ini dan ini sahaja. Sambil baginda memberikan isyarat kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Illa hada, Nabi tunjuk illa hada, tapak tangan dengan wahada wajhu, dan wajahnya saja. Bila dah balik, wahai Asma, dan masa tu Asma masa baru nak peralihan umur, dan biasa budak-budak kan, baju nipis, seluar pendek, anak-anak kita cucu kan, macam-macam gaya baju hari ni. Jadi bila dah dia balik, maka dia kena tengok balik. Ada anak ni dia automatik dia malu kalau pakai baju lama ni, baju nipis kan, baju pula bercorak macam ni kombang contohlah. Jadi budak besar ni dia akan malu. Kesimpulannya bahawa pandangan suci iaitu dengan niat yang baik kepada anggota yang bukan diklasifikasikan sebagai aurat lelaki dan wanita dihukumkan halal selagi tidak dilakukan berulang kali dan menamati ataupun merenung pada kebiasaannya ditarik oleh perasaan kenikmatan yang akan menimbulkan fitnah. Di bab tengok ni pula dia ada bilangan dia. Kalau melihat aurat betul lah, aurat betul ya. Kalau sekali tu apa? Rezeki ya. Sekali tu dibenarkan lagi. Kalau kali kedua, tengok lagi. Tak boleh lah. Dia dah tahu hari itu tak boleh. Dia tengok sekali je, tapi lama sejam kan. Lama tengok. Boleh tengok sekali yang Ustaz. Lama ke? Adalah sejam. Tak boleh. Dah sekali je Ustaz boleh. Islam yang mengamalkan toleransi, memaafkan pandangan yang bersifat mendadak ataupun pandangan yang tidak sengaja yang kerap berlaku dari manusia secara melulu ketika dia melihat apa yang tidak dibolehkan baginya untuk melihat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhr al-fujah
Faqala isrif basaruka. Aku bertanya kata Jarir bin Abdullah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang mendadak. Maka baginda bersabda, palingkan pandanganmu daripadanya. Maknanya dah tertengok sekali dah. Lepas tu Nabi kata isrif, palingkan ya. Jangan kekal begitulah. Dah tertengok yang pertama tu, tak apa, iaitu jangan ulangi melihatnya untuk kali yang kedua, kerana ia boleh menimbulkan keinginan nafsu yang lain. Jadi yang pertama saja dibenarkan dan tak dikira berdosa. Itu pun dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan Allah ya. Kawan tu depan kita pelucu kain pula. Apalah yang nampak kan, angin tiup kain dia terangkit sampai ke pohon. Pohon apa? Tinggi buana ya. Ataupun kain dia terbolah, saja dibolah kain dah. Patutnya boleh jahit kan. Orang perempuan hari ni kalau tak bolah tak syok. Yang bolah tu mahal, macam kain tak cukup. Dibolah sampai ke pohon. Aduh, jam sungguh. Lepas tu dia salah orang lelaki, Haji tu tahu buat apa? Dia marah lelaki tu abang tengok tu, lupa mata dek dia kata. Joki dia. Joki. Sekali tu joki dah tuan-tuan. Dahlah yang pakai tu pun kena roti basuh lah juga. Kena roti hukum mahkam, jangan main sedap dia je. Dia ubik dajjal, dia salahkan orang. Dia salahkan orang yang tengok. Tu lelaki tengok apa? Jangan tengok dah. Ini hak saya pakai ketat tu, pakai ini. Itu hak peribadi saya, hak asasi manusia. Kalau tak, lepas tu dia salah itu. Kau yang salah, kau tengok saya memang pakai macam ni. Waduh buat tu ke Asia kan, dia depan kita pakainya mangai. Kau jangan pakai dia kalau kau boleh kau dia apa. Aduh, ujian mantul ni banyak. Sebab tu tanda-tanda husnul khatimah adalah mata keluar air ketika nak mati ketika nyawa keluar, air mata ni keluar. Sahabat tanya Rasulullah SAW, apa tanda air mata ni keluar? Nabi kata itulah tanda husnul khatimah, mati yang baik. Kenapa? Mata ni bila dia keluar air tuan-tuan, sebab tanda malu. Dosa ke mata banyak, Allah telah keluarkan dosa itu. Bila keluar dosa, Allah maafkan dosa kita. Akhirnya kita menangis kan? Kita dah buat jahat ni, kita sama kita banyaknya Allah haji saya tak apa saya maafkan. Jadi tanda kita rasa sedih, suka dengan tangis saya kan? Kita buat jahat banyak dan dengan mata, tapi Allah kata aku ampunkan, aku bagi syurga, nampak syurga. Akhirnya dengan tengok nikmat itu, kita nangislah, nangis, air mata keluar. Dan tanda Allah Ta'ala mengampuni kita. Sebab mata tu malu. Kita nak jumpa orang yang kita dah buat salah dengan dia kan, nak minta maaf dengan dia, pergi dah jumpa haji tu. Malu mata lah malu mata. Malu saya nak jumpa dia, segan. Malu mata kan? Nak tengok pun malu. Jadi dengan Allah ni malu sebab apa? Dia dah buat baik pada kita, dia ampuni dosa kita. Jadi mata ni malu, akhirnya nangis mata tu masa mati. Apa yang boleh diperlihatkan dari perhiasan wanita dan apa yang tak boleh. Ini tajuk ni banyak sikit, kita sambung nanti kemudian lah. Dia tajuk ni makin syok ni. Apa yang boleh, apa yang tak boleh pada perhiasan wanita. Orang kita apa tak ada perhiasan, setakat cincin ya. Cincin penuh di jari. Wallahu a'lam bishawab. Hadza billahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala al-nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu